Hai, salam sejahtera, bersua kembali dari channel YouTube ini. Terima kasih anda yang telah pun subscribe. Yang belum, bolehlah membuat demikian. Masihkah anda ingat tentang video ini? Mana? Ni video ni. Baik, itulah paparan video yang telah saya sediakan sebelum berlakunya banjir. Tapi sebenarnya di waktu itu sedang berlangsung penggambaran untuk rancangan TV3 bersamamu, dan akan rancangan ini disiarkan pada 9 hari bulan Januari 2022. Jom kita saksikan klip-klip video rancangan bersamamu mengenai keluarga adik ini. Jom kita sama-sama saksikan. Layan. Harapan saya biar adik-adik berjaya. Saya tak nak macam dia orang jadi macam saya. Sebab saya dah rasa benda yang saya tengah lalui ni. Jadi tak naklah benda yang dia nak rasa benda tu. Jadi biar orang kata lebih daripada saya. Kelantan, Pahang. Hujan mulai membasahi pantai timur negara. Di Pondok Usang inilah menjadi tempat teduhan buat 5 sekeluarga. Muhammad Khairil Syafiq Junaidi, 18 tahun, anak sulung daripada 4 beradik ini, menggala sepenuhnya tanggungjawab sebagai ketua keluarga. Arwah bapa, Junaidi Hassan, meninggal dunia pada bulan Oktober lalu akibat serangan jantung. Dia kini perlu menanggung 3 adiknya, Muhammad Amir Hamzah, 17 tahun, Muhammad Amirul Azran, 16 tahun, dan Zulaika, 9 tahun yang masih bersekolah. Hujan semakin lebat. Air mula menitik ke dalam rumah melalui kebocoran atap. Khairil dan Amirul bergegas mencari lebihan atap di luar rumah untuk diletakkan pada bahagian yang bocor. Beginilah keadaan mereka setiap kali hujan bercucuran. Keadaan rumah yang sudah usang pasti memerlukan penambahbaikan yang banyak. Rumah ini tidak mempunyai bekalan elektrik dan hanya mengharapkan generator pada waktu malam, dan sumber air hanya dari telaga yang ada. Khairil atau mesra dipanggil Alung oleh adik-adiknya ini cekal menjaga keluarga. Ketika cuti sekolah, Amir dan Amirul juga mengambil upah bekerja dengan rakan arwah ayah untuk menambah pendapatan keluarga. Alung ni perangai dia memang tegas, rajin. Dia payah nak marah. Bila dah marah, dia naik angin. Dia kuat bantu kawan-kawan arwah ayah. Kita selalu jaga mak lah biasanya. Dia pernah bagi tahu saya lah, yang dia letih tu ibaratkan dia macam tambuk, dia nak lagi kesemangat lagi. Dia ibaratkan yang letih tu ujian dia. Orang kata dah biasa, memang dah biasa. Dah tidur pernah dalam hujan, makan nasi kosong apa semua. Pernah kami lalui, pernah. Makan nasi dengan garam apa semua. Jadi benda tu kalau orang cerita, kau boleh hadap lah. Nak buat macam mana ni kehidupan aku, kata. Dah biasa, jadi memang dah biasa. Saya ni teringat pasal arwah, dia kata kalau apa-apa terjadi tak boleh menangis. Sebab itu orang kata ujian. Kalau kita tak kuat, maka down lah. Jadi adik-adik apa semua belajar merosot. Jadi pemakanan dia orang tak terjaga, pemakaian dia orang tak jaga apa semua. Semua tak terjaga orang kata.
kata dah biasa, memang dah biasa. Dah tidur pernah dalam hujan, makan nasi kosong apa semua. Pernah kami lalui, pernah makan nasi dengan garam apa semua. Demi mencari sesuap nasi buat keluarga, Hairil mengambil upah menjaga kedai buah-buahan milik sahabat arwah ayah. Mat Tahir Osman, 58 tahun, antara insan yang sering membantu keluarga Hairil. Gerai yang menjual buah-buahan segar ini sedikit sebanyak membantu Hairil menambah pendapatan hariannya. Dengan pendapatan inilah dia menyara persekolahan adik-adik dan membeli barangan rumah. Menurut Tahir, Hairil merupakan anak yang cukup matang. Selain kerana adik-adik, Hairil juga bekerja keras bagi menampung kos rawatan ibunya, Zulbakia Paki. Memang banyak dikongsi masalah keluarganya dengan keadaan dia nak bersekolah. Sampai pakaian pun nak beli tak mampu sebenarnya. Memang kita kesian. Pakaian pun tak mampu. Kadang-kadang dah harap derma kawan-kawan yang bagi baju. Dan saya sendiri pun kalau ada baju yang tak muat pun memang bagi kat dia sebenarnya. Memang kesian. Sampai adik dia pun memang kalau 2-3 hari tu pakai baju yang sama je sebenarnya. Terus bekerja sebanyak yang boleh untuk menjara ibu dan adik-adik. Hairil dan 2 adik lelakinya sering menjala ikan di kawasan ini. Pada musim tengkujuh ini adalah musim yang terbaik untuk mereka mencari ikan lampam di samping harga yang agak tinggi. Ketika kami bertanya mengenai aktiviti ini, mereka berkongsi menjala ikan ini adalah kenangan yang paling diingati ketika arwah ayah masih ada. Hari kedua kami menjalani penggambaran di sini. Hujan tidak menunjukkan tanda-tanda untuk berhenti. Waktu yang getir buat kami, kru bersamamu dan keluarga Hairil. Kawasan di Kampung Seri Damai ini mulai dinaiki air bah. Tatkala kami masih lagi dalam penggambaran, air banjir naik secara tiba-tiba. Kami bergegas meminta pertolongan ketua kampung dan penduduk di sini untuk memindahkan mereka ke pusat pemindahan. Keadaan agak sukar kerana kawasan ini terlalu gelap. Mereka hanya sempat mencapai beberapa kelengkapan asas untuk dibawa ke pusat pemindahan sementara. Suasana agak mendebarkan kerana air semakin tinggi dan paling merisaukan adalah kehadiran binatang berbisa. Hiba melihat keadaan anak-anak ini ibarat jatuh ditimba tangga. Berkali-kali mereka menoleh ke belakang melihat ke arah rumah yang kian tenggelam. Nak selamatkan barang, nak selamatkan adik-adik dia, ibu apa semua untuk pindahkan dia orang. Jadi agak sukarlah nak jaga rumah apa semua, nak tengok barang-barang takut terkena air, tilang-tilang apa semua. Buat sementara waktu ni saya kena tinggal, jadi nak balik pun tak lepas. Jadi nak redah air tu agak jauh lah. Lagi satu laju dengan dalam. Nak selamatkan barang, nak selamatkan adik-adik dia, ibu apa semua untuk pindahkan dia orang. Jadi agak sukarlah nak jaga rumah apa semua, nak tengok barang-barang takut terkena air, tilang-tilang apa semua. Ujian demi ujian terpaksa mereka tempuh. Kru bersamamu membawa mereka ke sebuah restoran nasi kukus di Kampung Seri Damai yang sudi menaja makan tengah hari buat mereka sekeluarga. Pemilik restoran ini, Zamzamil Zakaria, sayu melihat keadaan keluarga ini dan berharap sedikit sebanyak dapat mengubat hati mereka. Fikir, sedihlah. Orang yang kita sayang pergi selama-lamanya. Saya rindulah sangat-sangat. Saya sayang sangat-sangat. Sebab tak kerana dia, saya tak ada. Saya selalu cakap pada diri saya, biarlah dia orang melepas dulu. Esok nanti adalah rezeki daripada Tuhan yang kata. Saya reda apa yang berlaku selama ni.
Saya pesan kat dia orang belajar betul-betul lah. Kata jangan hidup susah. Sampai bila kata. Jadi arwah pernah pesan ni kata belajarlah elok-elok. Belajar elok-elok. Apa yang dia orang susah, senang, saya akan bantu. Saya usaha untuk mereka sampai ke akhir hayat saya lah. Melihat wajah anak-anak ini, pastinya tersimpan luahan yang tidak dapat diungkapkan. Semangat semakin pudar lantaran kematian ayah yang selama ini menjadi tempat mereka bergantung harap. Namun, anak-anak ini tabah. Tabah kerana mereka reda dengan semua ujian dan tidak pernah terungkap di bibir mereka erti putus asa. 3 anak lelaki ini umpama perisai buat ibu dan Zulaika. Ayah, tenanglah engkau di sana. Jangan bimbang. Kami di sini akan menjaga ibu dan adik sesempurna yang mungkin. Ya Allah, tolonglah bagi ayahku masuk dalam syurga dengan keluarga-keluargaku, dengan ibu abangku, denganku, dan bagi keluarga kita akan masuk dalam syurga. Ya Allah, tolonglah. Ya Allah, tolonglah. Itulah dia antara sedutan-sedutan rancangan Bersamamu. Semoga ianya memberi cahaya kehidupan kepada adik ini dan juga keluarganya tentang pengorbanan seorang abang yang membesarkan adiknya yang sanggup tidak bersekolah demi ibu, demi adik-beradik, dan diharapkan keluarga ini akan terus berjaya menjalani kehidupan dan juga sebarang rancau dalam perjuangan kehidupan. Terima kasih anda yang telah pun bersama. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.